Boleh. Boleh. Okay, so basically in chapter 7 about arenes, we talk about aromatic hydrocarbon lah. So before this in chapter 4 we already learned there are two types of hydrocarbon, aliphatic and aromatic. So aliphatic, for example, like alkane, which is a saturated hydrocarbon, and then another aliphatic is an unsaturated hydrocarbon, which is an alkene. And then for chapter 7 is about aromatic hydrocarbon, arenes. So example, simplest example of arene is benzene ring. Itu dia lah. So in this chapter 7, the learning outcome that we will look is you should be able to state the general formula for arenes, describe what is aromaticity, calculus structure and resonance structure for benzene. So basically this is the theory lah about benzene, and then aromaticity. Okay, and then explain why benzene is more stable than aliphatic alkenes. Sebab benzene ni dia sama je, lebih kurang macam alkenes, but then why benzene is more stable. Okay, sebab benzene pun ada double bond kan. Okay, and then draw and name benzene derivative according to the IUPAC nomenclature using the ortho, meta and para, and the numbering of substituted group to the benzene ring for mono, di, tri substituted benzene. So dalam sistem benzene nak naming, dia ada sistem lain sikit yang kita kena tambah, which is about ortho, meta and para. Biasanya ortho, meta and para, bukan biasanya lah, memang akan di-apply untuk benzene yang ada dua substituent. So sebelum ni saya dah tunjukkan, dah tunjuk ke? Tak tahulah kalau awak ingat. So ni this is the structure of benzene lah. Dia bentuk hexagon and then dia ada 3 double bond yang berselang-seli lah dalam dia punya structure tu. Okay. So ortho, meta, para ni dia apply bila kita naming benzene yang ada dua substituent macam ni. Contoh ni ada dua substituent CH3, CH3. We can call as 1,2-dimethyl benzene kan, ataupun kita boleh sebut dia sebagai 1,4. So 1,4 meta. Okay, metamethyl toluene ataupun meta-dimethyl benzene. So tak apa, nanti tu kita akan tengok lah. And then describe the isomerism in arenes. Macam biasalah, still ada isomer. Every chapter memang akan ada isomerism ni lah, if I'm not mistaken. And then F, state the physical properties of arene. Just state. Okay, explanation tak ada. State dia, awak kena tahu apa properties untuk arene ni. And then describe the electrophilic aromatic substitution reaction of benzene, nitration, halogenation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. So ada 4 types of electrophilic aromatic substitution dalam benzene ni. 4 ni kena tahu. And then these 4 you need to explain the mechanism for electrophilic substitution reaction. Basically dia punya mechanism untuk keempat-empat, okay, untuk keempat-empat reaction ni sama saja. So dia general je lah mechanism tu, and then boleh apply keempat-empat reaction ni. Maksud saya keempat-empat reaction ni lah nitration, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Okay, and then next, explain the inductive and resonant effect of substituted group hydroxyl, Cl, CH3, NO, CO, CH3, NH2 attached to the benzene ring towards further substitution. Okay, so maksud dia yang dekat sini untuk I, benzene ring, this one, this is benzene, and then bila benzene ring ada substituent, so contohnya substituent yang akan diberikan, yang akan digunakan, yang akan ditanya, inilah contoh-contoh yang dalam learning outcome ni. So contohnya dia ada CH3. So if contoh benzene ring sahaja react dengan undergo nitration punya reaction, so dia ada produce satu produk lah. So kalau ada substituent macam ni, lepas tu dia undergo nitration reaction, dia react dengan HNO3, so dia punya produk kena spesifik sikit. Okay, sebab ada effect from this substituent. Effect apa? Inductive and resonant effect.
So nanti kita akan tengok yang tu. And then predict the product of an electrophilic substitution reaction when the substituted group in benzene is electron accepting or electron donating. Ni basically about the substituent lah, substituent yang attached ni. So contohnya CH3, dia electron accepting ataupun electron donating. So kalau dia electron donating, substituent baru yang akan masuk tu dia akan pergi dekat certain carbon. Kalau dia accepting, donating, lain lah dia punya number of carbon yang substitution reaction tu akan berlaku. Okay, and then K describe the reaction between alkyl benzene and hot acidified alkaline solution of potassium permanganate. So benzene cannot undergo oxidation reaction sebab dia dah stable kan. Lepas tu cuma yang kat sini yang kita akan tengok adalah untuk alkyl benzene. Alkyl benzene tu macam mana? Contohnya methyl benzene, ethyl benzene, propyl benzene, that one yang kita akan tengok. So what is the product lah bila alkyl benzene ni undergo oxidation reaction with hot acidified solution of potassium permanganate. Okay, so determine the product of halogenation of methyl benzene. So kita fokus on untuk methyl benzene sahaja. Methyl benzene yang mana? Ini methyl benzene. Okay, ataupun nama common name dia adalah toluene. So dekat sini ada certain name yang awak dah kena tahu dia punya dia punya common name lah dalam chapter ni. Okay, so aromaticity. So first kita akan tengok aromaticity. Aromaticity is the property of conjugate cycloalkene associated with the extra stability of electron in pi system that can be delocalized in aromatic compound. So basically benzene ring ni dia macam cycloalkene je. Cumanya dia jadi aromatic compound because of dia ada conjugate of pi system. Okay, conjugate of pi electron tu, dia selang-seli. Okay, and then that pi electron can be delocalized. Delocalized ni apa maksudnya? Maksudnya that pi electron, for example, saya draw structure benzene. So sini 1, 3, dia selang-seli tau. Conjugate tu maksudnya that pi electron tu berselang-seli. And can be delocalized means that this pi electron boleh berubah tempat. Dia boleh pergi sini. So jadi macam ni. Okay, so dia akan jadi kat sini, sini dan sini. Ini yang dimasukkan boleh delocalize pi system. Okay, so ini kita panggil resonance structure. Okay, dia sama tapi benda lain. Ni resonance structure lah kita panggil. Nanti kita akan tengok juga. So there are 4 properties of aromatic compound. Ada 4 properties of aromatic compound. So ni how you can determine that compound is actually aromatic or not. So dia aromatic ke tidak? So it must be cyclic. Yang pertama, dia mesti dalam bentuk cyclic. If you have straight chain like this kan, even though dia ada double bond, lepas tu tak ada, lepas tu ada balik macam ni. So this is not aromatic compound. Because of what? Because it not dalam bentuk cyclic. Okay, so tak salah lah. Ni bukan aromatic. And then B, it must be conjugate. All atom around the ring must be able to participate in pi bonding through resonance. Okay, so dia mesti conjugate, berselang-seli macam ni. Contoh you ada, contoh hexagon juga macam ni kan, cycloalkane. Lepas tu sini ada pi elektron, sini ada pi elektron. So ni tak dikira aromatic lah. Okay. And then it must be flat, planar molecule. Dia mesti jenis yang flat. Okay, maksudnya dekat satu plane yang sama lah. Benzene contoh dekat atas satu plane yang sama. And then obey Huckel's rule which contain 4n plus 2 pi electron where n equals to 0, 1, 2, 3. Okay, so macam mana kita nak determine? So basically paling penting dekat sinilah obey Huckel's rule. Okay, so contohnya you ada benzene kan. So macam mana nak guna ni? So you buat 4n plus 2 sama dengan, ada berapa elektron dekat sini? Ada berapa pi elektron ni? Sama dengan pi elektron.
So lepas tu awak kena cari ni lah, kena cari N. For N, so ada berapa pi elektron dalam benzin? Ada berapa geng? Halo, ada orang tak? Halo, halo. 6. Okay, ada 6. Ada 6 elektron. Okay, sebab ada 3 kan pi bond. So, ada 6 lah elektron. Okay, so cari N. So, cari N. So, dapat for N equals to berapa? For N ni 6 tolak 2 tinggal 4. So, N sama dengan 1. So, if you get the N value is 0, 1, 2 or 3, so maksudnya structure tu adalah aromatic. Kalau awak dapat kat sini perpuluhan, okay, fraction, maksudnya dia tak aromatic. Okay, for example lah kan, saya buat structure this one. Okay, cyclopentene. Dia dah cyclic. Dia dah conjugate ke? Tak juga ni. Lepas tu it must be dia dah flat. Cyclic structure biasanya dia flat lah. Lepas tu kalau awak kira guna Huckel's rule punya formula, for n plus 2 equals to pi electron sama dengan 2. So kosong. Kosong bagi 4, betul lah ni. Kosong bahagi 4 kosong Kosong. Okay, kalau kosong, so means that cycloalkene, apa ni nama dia? Cyclopropene is a aromatic compound lah. Lepas tu kita cari mana contoh yang tak aromatic. Saya ambil ni lah. Okay, ni. Ni cyclopendiene. So ni for N plus 2 sama dengan 4 elektron kan. So for N sama dengan 2, N sama dengan 1/2. Macam ni half, so maksudnya this is not aromatic. Macam ni lah. Itu macam mana awak kira ni lah Huckel's rule. Boleh ke? Faham ke? Ada soalan? Tak faham. Tak faham? Tak ada soalan, faham. Okay, mantap. Okay, so basically arenes are subgroup of aromatic compound that have one or more benzene ring. So arene ni macam general lah. Ada satu benzene ring pun kita panggil dia sebagai arene, ataupun ada banyak benzene ring, maksudnya ada banyak benzene ring yang bercantum lah. Contoh, alamak. Contoh ada arene kan, lepas tu dia bercantum macam ni kan. Arene kadang dia bercantum banyak lah. Macam ni. So this is adalah double bond dalam ni. Lepas tu sini, ni tak boleh. Ni ke. Okay. So contoh macam ni. Tak boleh ni. Oops. So ini satu group ni kita panggil sebagai arene lah, ataupun satu bahagian ni we can call as a benzene ring. So the general formula, ni general formula untuk arene is CnH2n minus 6y. CnH2n minus 6y, where y is the number of cyclic ring in the arene. Ada berapa cyclic dalam ni? Okay, dalam arene. Okay, the simplest member of arene is benzene, which is Y equals to 1 lah. Don't worry, sebab kita memang akan tengok benzene ring sahaja. Tak adanya nak bagi this kind of structure. Kita akan tengok benzene ring sahaja, yang ini sahaja. Okay, so the simplest members of arene is benzene with Y equals to 1. So therefore benzene molecular formula is C6H6. Maksudnya setiap carbon ni ada satu hydrogen. Even though saya lukis ni dalam bentuk cyclic structure dalam skeletal structure, tapi sebenarnya setiap carbon ni ada hydrogen. So macam mana nak cari? So tengoklah carbon ada berapa? Ada 6. So carbon 6.
2, 6. N pun 6. So cyclic structure berapa? 1. Ada 1 je ring kan. So ni 1, Y1. So bila awak selesaikan dapatlah C6, H6. Okay. So next is about calcular structure. Tadi kita tengok pasal aromatic. Macam mana compound tu boleh aromatic. So calcular structure is about benzene ring punya structure lah. In 1865, August Kekulé was the first suggest definite structure for benzene. So dia lah yang suggest dia punya structure of benzene ni macam benzene dia punya structure ni macam mana tau. So the carbon are arranged in a hexagon alternating double and single bonds between them. So calculate structure of benzene. So ni lah benzene. So that's why kita kata structure benzene is alternating double bond macam ni lah. Ada selang-seli. Calculate ni lah yang suggest structure benzene ni macam mana. So however, this calculate structure cannot explain. Cannot explain why benzene molecule do not undergo addition reaction due to the presence of double bond. Kan? So sebab dia kat sini ada double bond tapi dia tak boleh undergo addition reaction macam chapter alkene tu. Kenapa? So nanti kita akan explain dalam resonant hybrid. Tu that's why dia punya teori ni accepted until 1945. Lepas tu kita upgrade sikit lah teori calculus structure ni kepada konsep of resonant hybrid. Resonant hybrid tu apa? Yang pasal delocalize pi electron. That this pi electron dia boleh delocalize. So tak silap saya cerita dia calculus structure ni dia dapat suggest structure of benzene ni melalui mimpi dia. Tak silap saya lah. Dia ni lah yang mimpi structure benzene macam mana. Lepas tu dia suggest lah structure ni. Tak silap saya lah. Kalau tak cuba cari. Dia ke siapa tak ingat. Okay. Mimpi lepas tu boleh buat teori. Settle. Okay, so resonance structure of benzene. So inilah resonance structure of benzene. According to resonance theory, the real structure of benzene is a resonant hybrid. Okay, the real structure of benzene is resonant hybrid. But then kita boleh je draw macam Kekulé punya teori tadi. Tak ada masalah. Sekarang pun masih draw even though dia punya teori tu accepted sampai certain point kan. Tapi sebenarnya resonant hybrid ni daripada Kekulé structure dia upgrade. Dia ambil structure Kekulé juga tapi cuma dia tambah yang ada resonance yang berlaku, ada delocalized electron yang berlaku dalam structure benzene ring. So the circle represent the delocalized electron and each corner of the hexagon has a carbon atom with hydrogen attached. Okay, so samalah. Ni macam yang Kekulé cakap. So dia ada bentuk hexagon, lepas tu ada setiap carbon ada hydrogen attached. Cumanya dalam resonance, the pi electron here can be delocalized lah. Ni yang saya tunjuk pakai anak panah ni. Maksudnya pi electron tu delocalized. Dia kalau localized dia static kan. Delocalized dia boleh pindah macam ni. So dia pindah macam ni. So ini yang kita panggil sebagai resonance structure. Okay, ni yang kita panggil sebagai resonance structure. Bila draw resonance structure, wajib ada square bracket. Okay, wajib ada square bracket and then wajib ada this arrow. Tak tulis delocalize pun tak apa. Tapi kena wajib ada arrow. Okay, tak ada salah. Ada tolak, boleh kena tolak markah lah. Okay, ni wajib. Ni arrow ni nak menunjukkan structure ni adalah sama and then dia ada resonance. Resonance ada structure yang lain lah. Sebab ada pemindahan, ada delocalize of the pi electron. Okay, and then this one, benzene also we can draw like this and we call this one as a resonance hybrid. Ini kita panggil sebagai resonance hybrid. Okay, maksudnya hybrid apa? Daripada dua resonance structure ni dia hybrid jadi satu. Sebab itulah dia buat benzene hexagon and then ada circle. Circle ni nak to show the apa nama dia, the pi electron system tu lah yang boleh delocalize. Okay. And then
dalam resonance structure of benzene lagi, dia kata each carbon atom in benzene is joined to two other similar carbon that use the sp2 hybrid. So ingat lagi sp2 hybrid macam mana? Lah ingat semak balik buku sem lepas macam mana. So each carbon dekat dalam benzene tu dia apa hybrid by sp2 to form sigma bond with two other carbon and one hydrogen atom. Okay. So dia akan buat sigma bond dengan satu hydrogen atom kan structure dia macam ni. So this carbon, contoh kita tengok satu carbon saja. So carbon ni dia akan ada satu hydrogen atom, lepas tu dia akan connect dengan two other carbon yang belah atas dan juga belah bawah ni lah. Okay, setiap carbon macam tu. Carbon yang ni, kalau carbon yang ni, dia ada carbon yang ni and this one. Two carbon and satu hydrogen. Setiap carbon lah. Okay, so this is molecular orbital view of the bonding in benzene. So yang warna biru ni lah yang menyebabkan pi electron system. So dia boleh dilocalize ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni. Ni adalah pi system lah. Okay, so kalau other than that, dia boleh juga nak delocalize between this one dan this one. So dah jadilah macam ni. Yang ni dah tak ada lah. Yang ni dengan yang ni. Yang ni pun dah tak ada. Yang ni dengan yang ni. Yang pun dah tak ada. Macam tu lah delocalize. Ni sigma bond. Ni. Okay, ni yang sp2 hybrid ni. Okay, so the px and py orbital are hybridized to form sp2 hybridization. Dekat sini tadi. Px and py, p orbital, masih ingat lagi ke tak tu? Taklah tu. And then this will leave the pz electron on each carbon atom overlapping with those on both sides of it. So this extensive sideway of overlap produce a system of pi bond which spread the electron out over the whole carbon ring. The electron said to be delocalized. Inilah yang tadi saya cakap. Yang warna biru ni pz. Okay, yang lain tu yang bawah ni ada PYPX dengan s orbital lah. Okay, so yang ni yang jadi pi electron sister yang PZ ni. Okay. Okay, ada soalan ke? Okay ke setakat ni? Okay lah tu. Okay, and then benzene resists addition reaction because that will involve breaking the delocalized and losing that stability. So this is the reason kenapa benzene cannot undergo addition reaction. Sebab apa? Sebab dia akan hilang dia punya stability. Sebab dia dah ada pi electron delocalized pi system tu kan. Delocalized pi system tu membuatkan structure of benzene tu very stable. Okay, so if benzene undergo addition reaction, so they would breaking the double bond lah. So bila dah break, stability tu hilang. So that's why lah benzene ni tak nak undergo addition reaction, dia resist. Sebab dia akan hilang dia punya stability. So the presence of delocalized electron makes benzene particularly stable. Disebabkan ada delocalized pi electron system tu, okay, membuatkan benzene ni sangat stable. Meanwhile, under suitable condition, benzene undergo substitution reaction ataupun lebih lengkap lagi nama dia adalah electrophilic. Okay, electrophilic substitution reaction under suitable condition. Dia macam lebih kurang macam alkane lah. Alkane tak nak undergo reaction tapi under suitable condition bawa cahaya matahari barulah dia nak undergo substitution reaction kan. Sama juga benzene ni. Benzene ni dia tak nak undergo addition reaction but then under suitable condition dia boleh undergo substitution reaction. Okay. Okay, setakat ni untuk teori bahaya depan. Sebelum kita tengok naming, ada soalan tak? Opso, sir. Opso. Opso. Okey, mantap. Mantap. Okey. So kalau tak ada, kita akan tengok bahagian nomenclature of arene. So nomenclature of arene. So before we look at naming, saya baru teringat yang saya nak tengok, nak tunjuk priority table untuk naming.
Kan saya ada cakap priority table untuk naming. So dia akan mengikut functional group lah basically. Sekejap Oops. Okay, priority saya akan tambah dekat sini. Lupalah pula. Boom. Oh gitu. Okay, so ni priority dalam naming. Oh pecah sikit gambar. Baru Google. Okay. So this is the increasing priority of apa ni functional group lah. Okay. So first paling tinggi sekali kan dia punya priority adalah carboxylic acid. Okay, so semua tahu carboxylic structure of carboxylic acid atau OH kan. So ini akan jadi parent name lah kalau ada contoh ada ni. Lepas tu dekat sini ada OH. So let's see. Contoh ni kan. So ini adalah butanoic acid. Lepas tu ada OH kan. OH biasanya alkohol. So kita tak boleh namakan dia ikut nama alkohol lah. Maksudnya macam butanol. Tak boleh. Sebab apa? Sebab alkohol dia punya priority dekat bawah. Tengok. Ada alkohol, ada carboxylic acid. So kita kena tengok mana satu priority yang lebih tinggi, carboxylic acid or alcohol. If alcohol lebih tinggi, then kita akan naming dia ikut nama alcohol. But then carboxylic acid punya priority lebih tinggi kat sini. So kita akan namakan dia, parent dia adalah carboxylic acid, which is nama parent kat sini adalah butanoic acid. So ni adalah butanoic acid and then you punya OH akan jadi substituent. So tengok dekat carbon mana. So carbon sini akan jadi carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3 and carbon number 4. So this carbon number 3 ada hydroxyl. So 3 hydroxy butanoic acid tu nama dia. So boleh tengoklah. Lepas tu yang kedua ester. So cari functional group ester macam mana. Amide. Okay, so amide C double bond O. NH2. Ester pula C double bond O. OC. Ni ester. So ni ada alkyl group lah. So ada nitrile. And then aldehyde, ketone, alcohol, amine, alkene, alkyne, alkane, ether, alkyl halide. So this is the priority dalam naming compound. Okay, kena tengok. Okay, so kita akan tengok nomenclature of arenes. There are two naming system for benzene. So benzene as a suffix ataupun parent ataupun phenyl as a substituent side chain. Okay, so bila benzene ring jadi parent kita panggil dia sebagai benzene sahaja. Jangan tulis benzene ring, jangan. Benzene sahaja. But then bila benzene ni dia jadi substituent, kita tak panggil benzene dah. Kita panggil dia sebagai phenyl. Itu beza dia. So benzene as a suffix or parent, benzene derivative form can be classified as monosubstituted arene. So monosubstituted arenes mean that dalam benzene ada satu substituent. Disubstituted arene ada dua substituent in benzene, and polysubstituted arene is more than 2, which is 3 ataupun lebih polysubstituted arenes dalam benzene. Okay, so first we will look at monosubstituted arenes. So systematically named in the same way as other hydrocarbon with benzene as the parent name. So in order to name a benzene derivative with one substituent, name the substituent by adding the word benzene. So name the substituent by adding the word benzene. So for example, 7.1 structure yang pertama. So ada benzene, lepas tu ada bromine. So this group yang attached to benzene akan jadi substituent, which is ni bromine. Kita tak, bila dia jadi substituent kita tak panggil dia bromine, kita panggil dia sebagai bromo. So dapatlah bromo.
benzin. Kalau ada substituent tak perlu tulis 1 bromobenzin, tak payah. Okay. So even though kalau ikutkan memang sini akan jadi carbon number 1 lah. Tapi tak perlu tulis, just tulis bromobenzin. So this is nitro group, so nama dia nitrobenzin. So kalau ada chlorine, chlorobenzin, and this one is ethyl benzene. This one is isopropyl benzene, ataupun kalau ikut IUPAC name, nama dia apa? Nama dia apa kelas? 1-bromobenzene. Ni yang ni. 1 metil etil. 1 metil Etil benzin. etil. So kena dalam bracket benzene. Okay, ni nama dia. Nama lain untuk isopropyl lah. Yang ni common name ni. Ni common name. This one apa? Yang nama IUPAC dia lah 1-methyl ethyl benzene. Hopefully masih ingat lagi lah macam mana nak tentukan 1-methyl ethyl ni. Okay, sebab ni adalah substituent. Tapi ni ada carbon, dekat carbon ni ada bercabang macam ni. So cari satu dalam substituent ni as a parent. So ni dia punya parent, okay, which is ethyl. So and then ini akan jadi carbon number 1, ni carbon number 2, and then ada satu substituent kat sini which is metil. Sebab tu dapat 1-methyl ethyl benzene. Kalau yang ni kena letaklah nombor 1 macam tu. Okay. And then nomenclature of arene. Some common name used for monosubstituted arenes compound, IUPAC accept this as a root name listed here in decreasing priority. So ni still monosubstituted, but then ada some compound, okay, yang IUPAC accept dia punya common name dalam rule IUPAC lah. So contohnya ini adalah benzoic acid. So kalau ikutkan IUPAC dia carboxybenzene nama dia, ataupun kita boleh tulis sebagai benzoic acid. Ni common name sebenarnya benzoic, tapi accept dalam IUPAC. Okay, dia tak panggil carboxybenzene. So and then kita ada aniline. Okay, aniline macam mana, ataupun sebenarnya nama dia kalau ikut IUPAC phenylamine, tapi kita boleh panggil dia sebagai aniline sebab accept lah. Contohnya dia bagi structure macam ni, lepas tu kena naming ikut IUPAC. If you write aniline, then your answer is betul lah. Ini awak kena tahu tau. Okay, and then we have benzaldehyde. So benzaldehyde CHO ni maksudnya ni C double bond OH. Ini adalah aldehyde. Okay. Attach dekat sini. Ini saya buat expanded lah. C double bond OH. Okay. And then we have acetophenone. Acetophenone pula yang ni C double bond O CH3. Yang COCH3. Lepas tu carbon yang ni attach dekat sini. Okay. Ni. Okay, and then we have phenol, and then lastly we have toluene. So these 6 root name, these 6 common root name, okay, accepted dalam IUPAC, and then dia ada priority. Okay, priority mana paling tinggi? Yang ini. Nampak? Ni carboxylic acid kan? Benzoic acid, followed by aniline, lepas tu followed by benzaldehyde, followed by acetophenone, followed by phenol, followed by toluene. So sebab apa dia kata kena ikut priority? Sebab when kita akan masuk bahagian yang disubstituted, dekat benzene tu ada 2 substituent. So contohnya COOH dan juga sini ada OH kan. So mana satu nak jadi parent? So of course lah yang ini akan jadi parent. So parent nama dia apa? Benzoic acid. So ni substituent lagi satu kat sini. Ni kena carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So 3 hydroxy benzoic acid nama dia. Tu contoh kena ikut priority. Dia tak boleh jadi carboxyphenol. Tak boleh lah. Ni yang jadi parent. Contoh awak nak jadikan ni je sebagai parent kan. Phenol. Lepas tu 3 karboksi. So kalau yang ni salah.
Okey, tak diterima. Kena ikut priority. Okey ke? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So kita tengok naming untuk di-substituted arenes pula. Okay, di-substituted arene, if two identical substituent are attached to benzene, three structural isomer are possible. Ni dah masuk isomer sekali lah. Okay, kalau ada dua substituent yang attached dekat benzene. Okay, so bila you have two substituent, okay, lepas tu ada substituent yang dua substituent tu attached sebelah-sebelah macam ni kan. So sini karbon 1, karbon 2 macam ni, kita boleh panggil dia sebagai orto. Okay, orto ataupun 1, 2 macam ni ataupun orto. Kalau 1, 3, karbon dekat karbon 1, karbon 3, kita panggil dia sebagai meta. So contohnya macam tadi kat sini kan 3-hydroxy benzoic acid. So kalau awak perasan sini dekat karbon 1, karbon 3 substituent dalam benzene ring. So kita boleh letak dekat sini nama dia depan ni sebagai meta hydroxy benzoic acid. Macam itulah maksudnya. Kalau para dekat carbon number 1 and carbon number 4 macam ni. Okay. So kita tengok contoh. So contoh example 7.3. So chloro. Ni nama dia 1,2-dichlorobenzene. So 1,2-dichlorobenzene. Ataupun kita boleh letak ortho-dichlorobenzene. Kita bukan tulis ortho O-R-T-H-O tak. Kita letak huruf O. Sebenarnya kalau dalam penulisan komputer macam ni, O ni dia italic lah. Tapi kalau kita tulis tangan biasa, tak apalah. Boleh tulis O-dichlorobenzene. So kalau kena naming dalam sistem IUPAC, so kalau awak nak namakan dia sebagai 1,2-dichlorobenzene ataupun ortho-dichlorobenzene, dua-dua acceptable. So contohnya kat sini 1,3-dichlorobenzene, ini adalah meta-dichlorobenzene or 1,4-dichlorobenzene, we can call as para-dichlorobenzene. So this three structure is actually isomer. Okay, ketiga-tiga structure ni adalah isomer. Okay, sebab nama dia punya molecular formula still the same, but then dia punya nama dah berubah. So contohnya kalau awak dapat structure benzene yang ada dua substituent, lepas tu dia suruh give structural isomer, just pindah-pindah macam ni, dah dapat dah 3 isomer. Okay. So this is another example. If the two substituent or group on benzene ring are different, alphabetize name of substituent preceding the word benzene. Kalau ada dua jenis group yang berbeza lah. So contohnya ada bromine dengan chlorine. So bromine kena carbon number 1 lah. Sini tak boleh chlorine carbon number 1. Okay. So sebab kalau kita start carbon number 1 sini 1, sini 2 memang boleh juga. Tapi kalau start sini dengan sini pun 1, 2 pun boleh juga. Okay, cumanya bila kita tengok substituent kita bromine dengan chlorine. So bromine B datang dulu. So kita kena prioritaskan bromine. So that's why nama dia 1-bromine 2-chlorobenzene ataupun kita boleh tulis sebagai ortho-bromo-chlorobenzene. So another example 1-fluoro-3-nitrobenzene ataupun meta-fluoronitrobenzene. And then this one also another example 1-bromo-4-ethylbenzene. We can call as para-bromo-ethylbenzene. Okay. So if one substituent is part of common root name, ni common root name yang tadi kita tengok yang ada 6 tu, you can name it as a derivative of that mono-substituted benzene. A common root name can be used for naming some arene compound as well. Okay, so kita tengok contoh. Tadi dalam common root name yang mono-substituted tu, contoh ada OH ni kan. So ini adalah group phenol. Kita panggil dia sebagai phenol. Kan? So ni jadi substituent. So jadilah nama dia 2-nitrophenol. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai ortho-nitrophenol.
nitrophenol. Sebab apa? Sebab kalau nak guna sistem orto ni awak tengok dua substituent yang attach dekat benzene. Okay, dekat karbon 1 dengan karbon 2. Dapatlah karbon 1 ni karbon 1 ni karbon 2. Dapatlah orto nitrophenol. So ataupun this one, ini adalah toluene. Okay, toluene. So benzene yang attach dengan satu metil benzene ni, common name dia adalah toluene. So this toluene accepted dalam IUPAC. So kalau dapat structure macam ni, bolehlah tribromo toluene. Okay. And then this is 4-hydroxy benzoic acid ataupun para-hydroxy benzoic acid. Okay, setakat ni ada apa-apa sebarang soalan? Untuk naming mono dengan di-substituted arene. Sir, Ya, saya. saya confused. Waktu bila nak guna benzin, waktu bila nak guna apa tu? Phenil. Waktu bila nak guna benzin, waktu bila nak guna fenil. Okey, benzin bila dia jadi parent, fenil bila dia jadi substituent. Kejap lagi kita akan sampai dekat bahagian bila fenil akan jadi benzin ni akan jadi substituent yang nama dia fenil. Yang tu sekejap lagi kita masuklah bahagian yang tu. Bila mana nama benzin ring tu sebagai fenil. Okey kah? Okey. So tak ada soalan lain yang ni kita cerita tentang benzin as a parent dulu sekejap. Okey. Nanti kita akan tengok kenapa benzin tu jadi fenil pula. Okay, so sekarang yang seterusnya adalah untuk tri and poly substituted arene. So the prefix of ortho, meta and para cannot be used in naming the tri and poly substituted arene. So untuk ortho, meta and para, dia spesifik untuk benzin yang ada dua substituent sahaja. Untuk yang ada 1, 3 ataupun lebih substituent tak boleh guna sistem ortho, meta dan para. Okay, kena ingat tu. So when there are more than 2 same substituent on the benzene ring, their position are shown by numbers, assigned numbers, so that lowest total is obtained. Example 7.6. 1, 2, 3 tribromobenzene. Kenapa macam salah? Kenapa 1, 2, 3 tribromobenzene? Satu. Patutnya 1, 3, 5. Dalam buku pun salah Dalam buku betul. Dalam buku betul. Oh, dalam buku betul. Dalam slide saya tak betulkan Okay. Allah tak boleh edit. Okay, so ini bukan 1, 2, 3 but then 1, 3, 5. Okay, 1, 3, 5 tribromo benzene. Mana tak? Okay, 1, 3, 5 tribromo-benzene ataupun yang seterusnya adalah 1, 2, 4 trichlorobenzene. Ni macam biasa je lah. So kena cari number offset yang ringan. So when there are more than 2 different substituents on the benzene ring, their position are written on their alphabetical order. So 1 bromo, 2 chloro, 3 iodo, benzene. Lepas tu contoh yang lain yang sebelah tu 1 bromo, 4 chloro, 2 nitro, benzene. Okay. So when substituent are part of common root name, name molecule as a derivative of that monosubstituted benzene, the substituent that comprise the common root is located at C1. The remaining substituent are listed alphabetically. So contohnya macam ni kan. So structure yang ni, dia dalam benzene ada OH dan CH3 as a substituent. Okay, so dekat sini awak tak boleh nak naming dia boleh naming dia, yang ni akan boleh jadikan dia sebagai parent yang ni. Sebab kalau awak nak ambil CH3 as a parent,
Tak boleh lah yang toluene tu, tak boleh sebab phenol punya priority lagi tinggi. Okay, so ini akan jadi parent. So this is phenol and then ini carbon yang attach dengan OH must be carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So dapatlah 3,5-dimethyl phenol. So kalau naming untuk disubstituted arene tu tak guna ortho meta para tu boleh tak? Boleh, tak menjadi masalah. Nak guna ortho meta para boleh, tak guna ortho meta para. Unless kalau soalan minta you naming using ortho meta para system, so kena gunalah. Kalau dia tak ada cakap, just naming this compound according to IUPAC rules, boleh je. Okay, 1, 2. Kalau dia kata IUPAC rules, follow ortho meta para system, so kena gunalah. Kalau tak ada cakap, tak payah. Okay, mantap Zakwan. Okay, so ni 3,5-dimethyl phenol. Okay, and then seterusnya, so kalau awak perasan ni adalah benzaldehyde. Ni ada C double bond O, C double bond OH. So this part adalah benzaldehyde. Okay, so ni carbon number 1, 2, 3, 4. So dapatlah 2,4-dimethyl benzaldehyde. So tak boleh pusing belah atas lah. Nanti you punya number of set of locant untuk substituent tu terlalu tinggi. Okay, so kenalah clockwise. And then we have here 2-bromo 4-chlorotoluene. So ini yang akan jadi parent. Okay, so ni toluene. 2-bromo 4-chlorotoluene. And then kita tengok sini yang ini akan jadi parent OH. Which is we call as a phenol. Okay, tu 4-bromo 2-chlorophenol. And then this one. So ada methyl dan juga NH2 kan. NH2 punya priority lagi tinggi. Atau so kita panggil dia sebagai aniline. So aniline 2-methyl 3-methyl aniline. And then last example. So ada carboxylic acid and then juga ada OH, ada hydroxy. So mana priority yang lebih tinggi? Of course lah carboxylic acid. So this name is benzoic acid. Okay. So substituent ada dekat carbon number 4 and carbon number 2 which is 4-bromo and 2-hydroxy benzoic acid. So ni dia benzene as a substituent. So when a benzene ring is attached to a carbon chain containing other functional group or attached to a chain containing 6 or more carbon atom, the benzene ring is then considered as a substituent named phenyl. Inilah dia Fatin. Bila mana benzene tu kita panggil sebagai phenyl. So mesti salah satunya bila benzene tu attach dengan substituent and then substituent tu dia punya carbon chain tu lebih daripada 6 carbon. So kalau contoh macam ni sama kan. So ada 6 dalam benzene ring, ada 6 carbon, lepas tu straight chain 1 2 3 4 5 6. Yang ni still benzene akan jadi substituent. Bila dia lebih baru dia akan benzene akan sebagai parent. Kalau sama, yang straight chain tu akan jadi substituent. Tapi bila dia lebih, for example, contoh yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So macam ni straight chain dia ada 8 ada 8 ada 8 straight chain. So sini benzene ring akan jadi substituent which is nama dia 2-phenyl octane. Inilah dah tukar nama. Kita jadikan dia sebagai phenyl. Okey. Lepas tu sini straight chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 and then ada 2 lah substituent dekat sini. So 2-methyl 3-phenyl heptane. So kalau ada straight chain yang ada double bond alkene dengan benzene. So alkene ni lagi tinggi dia punya priority lah compare to benzene. So sebab tu dah jadi 3-phenyl propene. Okay. So if I have a structure like this one.
So sini ada CH, H2, benzin. Lepas tu ada OH. So apa nama untuk structure yang ni? Ada yang nak cuba? Hello? Ada orang tak? Tak tahu? Ada. Okay, dekat chat. Jap sir. Okay, jap. Okay, jawapan Zakwan dekat chat dia kata 1-phenyl ethanol. Ada jawapan lain selain jawapan Zakwan? Ke sama? Zakwan je, bagi jawapan yang lain. Ajab sir, tengah fikir lagi. Tengah fikir lagi. So ada dua lah. Ni nombor 2, ni nombor 1. So siapa nak try nombor 1 boleh try, nombor 2. Zakwan kalau nak try name nombor 2 tu boleh bagilah kat chat ke, kat mic ke. Okay. Macam mana guys? Jawapan Zakwan tu sikit lagi nak betul. 1-phenyl ethanol tu. Hello? Hello? Saya ada, saya ada. Ada. Dengar tak? Dengar. Saya dengar dengan jelas. Saya nak apa? Saya tak faham tak? Saya nak name nama. Nama nombor 1 dengan nombor 2 tu. Oh. Saya nak nama. Tak faham bukan nak cakap tak faham. Diam je masing-masing. Geramnya aku. Bagi nama untuk structure yang nombor 1 yang saya draw dengan structure nombor 2. Okay, nombor 2. Zakwan bagi 2-phenyl butanoic acid. Okay. So tak apalah. Jawapan dia betul. Okay. Untuk yang Zakwan bagi ni betul 2-phenyl butanoic acid. Okay. So sekarang ni awak tengok balik
kalaulah C double bond O nombor 2, saya cerita nombor 2 dulu. Kalaulah C double bond O OH ni directly attach dekat you punya benzene, barulah benzene tu akan jadi sebagai parent, which is benzoic acid. So yang lain ni akan jadi substituent lah. Kalau kat sini kalaulah C double bond O OH ni attach dekat benzene, so dia akan jadi isopropyl benzoic acid. Tapi sekarang ni you punya benzoic acid ni, okay, carboxylic acid ni attach dekat straight chain. Ni straight chain yang ini. Okay. So yang straight chain ni lah yang akan jadi sebagai parent. Okay. So parent ada berapa karbon? 4 karbon. So butanoic acid. So phenyl duduk kat mana? Ni carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So silap je yang itu. Sini kena 3 phenyl butanoic acid. Barulah betul. Tadi tak perasan. Okey, jawapan dia 3 phenyl butanoic acid. Tak boleh kira daripada belah sini. Kesilapan Zakwan sikitlah. Sini tak boleh kira. Tak apa, dia dah cuba. Tak boleh kira daripada sini 1, 2, 3, 4 tak boleh. Dia kena kira daripada sebelah kanan, sebelah bahagian karbon yang ada attach dengan functional group. Itu akan jadi karbon pertama. Okey, tengok, ingat yang kalau tengok ring-ring yang lain pun yang dalam benzene ring, kalau ada priority, dia akan jadi karbon pertama. So sama jugalah macam ni. Ni akan jadi karbon pertama, kedua, ketiga dan keempat. So dapatlah nama dia 3 phenyl butanoic acid. So sama juga kat sini, Zakwan punya jawapan 1 phenyl ethanol. Tapi jawapan betul dia adalah 2 phenyl ethanol. Okay. So tengok OH tu attach dekat straight chain. Ni kita panggil sebagai straight chain. Okay. So straight chain ni adalah ethanol. So ethanol ni karbon pertama, karbon kedua. Okay. Functional group yang directly attached to that carbon, carbon tu akan jadi nombor 1. Okay. Ni adalah ni adalah ethanol. So dekat karbon nombor 2 ada phenyl. So dapatlah nama dia 2 phenyl ethanol. Faham kelas? Ada soalan ke? Sebelum saya meneruskan. Ada soalan tak? Saya faham. Sir, Ya, Karina. yang nombor 1 tu kan kita letak benzene as substituent kan? Tapi carbon chain dia, dia sama ada containing 6 or more atau ada functional group gitu Ya. Maksudnya as long as dia ada functional group tak semestinya kena ada 6 atau lebih. Betul. Yang kalau kat sini dekat statement soalan Karina pasal statement atas ni lah kan. Yang ni bila dia benzene ring tu attach dengan straight chain alkane. Okay. Ni refer kepada alkane. Straight, macam mana je straight salah je. Straight chain alkene lah. Alkene lah. Okay. 6 or more carbon tu refer kepada straight chain alkane. More than 6 carbon lah. More than 6 carbon. Kat sini more than 6 carbon. Kalau tengok ayat dalam buku more than 6 carbon rasanya. Yes, dalam buku more than 6 carbon. Yang tu dia refer kepada alkane. So contoh macam ni kan. Macam alkane ni, kalau yang ini still hexyl benzene. Benzene as a substituent. Okay. Hexyl tu benzene as a parent. Maafkan saya. Kalau dia punya number straight chain tu, straight chain alkane tu dengan benzene, number of carbon dia tu sama 6. Benzene masih jadi parent. Yang straight chain tu akan jadi substituent hexyl. Tapi kalau straight chain tu lagi panjang, contoh ada 8, so dia akan jadi parent. Yang straight chain tu akan jadi parent lah. Benzene akan jadi substituent, kita namakan dia sebagai phenyl.
Tapi in case kalau dekat straight chain tu ada functional group. So macam contoh nombor 1 dengan nombor 2. Dekat straight chain tu lah ada alkohol pula, OH tu attach dekat straight chain macam ni. So yang ini yang akan jadi parent. Okay, benzin akan jadi substituent. Dapatlah 2-phenyl ethanol. Okay, so contoh macam ni, 3-phenyl propane. Begitu juga dengan saya rasa saya kena tambah point lagi lah kat sini pasal benda ni lah. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Ni yang structure nombor 2 yang saya draw, carboxylic acid tu attach dekat straight chain. So that's why straight chain tu yang akan jadi parent butanoic acid, yang ni akan jadi substituent benzin phenyl. Boleh? Okey ke? Okay. Selamat. Okay. Okay, patut saya kena tambah point sikit lah kat sini. If the straight chain consists of highest priority functional group, so dia akan jadi parent, benzin akan jadi substituent. Gitu yang tambah Okay, jawab sendiri. Okay, ada soalan tak? Sir, yang tadi untuk tu kan, saya senang cakap yang saya tak berapa faham sangat yang functional groups tu. Yang mana? Yang macam contohlah, yang nombor 1 tu kan dia punya functional group kan OH kan. Okay. So since dia attach dekat carbon chain, sebab tu kita ambil dia sebagai parent instead of substituent. Macam tu ke? Yes, betul. I see. Okay, thank you sir. Okay, welcome. Okay. So saya compare macam ni lah nombor 1 dengan ni. Okay, dengan nombor 3 saya buat structure baru. So sekarang ni saya lukis baru, OH ni dia bukan attach dekat carbon dah, dekat straight chain. Ni yang ethyl ni kita panggil sebagai straight chain. Okay. Alkyl substituent ni lah kita panggil sebagai straight chain, tapi OH tu ada dekat phenyl. So bila macam ni, this part yang akan jadi parent. So nama dia sebagai phenol. Okay. Kita guna common name yang accepted dalam IUPAC. So ini yang akan jadi inilah betul lah, phenol akan jadi parent, CH2 CH3 ethyl ni akan jadi substituent. So yang ini yang directly attached dengan OH tu mesti carbon number 1. Kena pusing clockwise, tak boleh pusing anti clockwise. So dia akan jadi 2 ethyl phenol. Itu perbezaan dia. Kalau OH tu attach dekat parent, ini akan jadi nama dia macam nombor 1. Okay. Clear tak? Ada soalan tak? Tanya. Yang bawah tu boleh jadi orto. Betul. Orto, etil, phenol. Ya, betul. Sebab dia punya relationship between carbon number 1 and carbon 2, kita boleh tulis O, sama macam ni. Saya tulis belah sini lah. O, orto, etil, phenol. Cepat tanya lagi. Sir, kalau tu sir. Kalau apa? Kalau CH2 CH3 tu ganti dengan carboxylic acid punya tu. Maksudnya okey, saya draw yang nombor 4 kat sini. Saya rabuklah slide ni. Tak apa, santuy. Ni lepas tu sini C double bond O OH macam ni. So kalau macam ni, ini hydroxy, ini carboxylic acid. Mana satu priority paling tinggi? Carboxylic acid kan. Carboxylic acid. So ini akan jadi parent. Bila ni jadi parent, nama dia apa? Benzoic acid. Ini akan jadi substituent. Ini carbon nombor 1, ini carbon nombor 2. 2-hydroxy benzoic acid ataupun ortho hydroxy benzoic acid. Okay. Okey, ada soalan lagi? Tanya. Tanya cepat. Sir, Kalau benzin tu dia ada 2. tak ada, takkan ada. Oh, tak ada.
Memang boleh ada sebab arin tu arin merujukkan kepada benzin ring satu ring saja. Kalau ada dua nama dia dah lain lah. Tapi kita tak ada bagi structure macam tu lah untuk awak naming. Kita akan tengok satu je. Benzin ring sahaja. Okay. Thank you, sir. Alright, mantap. Tanya lagi? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, okay, yang ni je last slide, lepas tu kita take 5. Okay, so nomenclature of arene. So there are different between phenyl and benzil. Ada nama kita panggil phenyl, ada nama kita panggil benzil. Phenyl tadi pun dah pening, tiba-tiba nak ada benzil pula So kalau phenyl dia directly attached. Maksudnya sini ada parent, ni atas ni parent. Lepas tu dia directly attached dengan you punya benzene ring. Ini kita panggil sebagai phenyl. Macam biasalah 6H5. Okay, dia punya molecular formula C2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu ada semua ada H. 6H5. Ini kita panggil sebagai phenyl. Okay, benzil macam mana pula? Benzil bila you ada benzene ring. Lepas tu benzene ring tu attach dengan CH2. Lepas tu dekat sini ada parent. Wow, tulis terbalik. Ini kita panggil sebagai benzil. So contoh yang macam ni kan phenyl magnesium bromide. So ini sebagai substituent lah. Ataupun yang macam tadi lah yang kita tengok sebelum ni. Macam mana benzin tu jadi substituent, jadi nama dia phenyl. Untuk benzil pula, bila mana you punya compound tu macam ni, contoh yang ni common name sebenarnya ni. Oops. Nampak dekat sini ada CH2. So ini kita panggil sebagai benzil chloride. Bila ada structure tu kat situ. Okey kah? Sekejap, sir. Hmm. Macam mana pula phenyl tu dia jadi substituent? Sebab saya tak faham ni. Oh, sebab MGBR tu sebenarnya dia inorganic compound kan. MGBR, magnesium bromide. So bila attach dengan organic, memang phenyl tu akan jadi substituent. Jadilah phenyl magnesium bromide. Phenyl yang bahagian ni, yang ni dia sama je macam yang ni. Macam yang ni, nombor 1 ni, nombor 1, nombor 2. Okey. Nombor 1 dengan nombor 2. Lepas tu macam ni, contoh macam ni. Ni. Tu nama dia akan jadi phenyl lah. Kalau benzil, bila dekat benzene ring tu ada attach satu CH2 group, metil, lepas tu ada group lain. So itu dia jadi nama dia sebagai benzil. Okay. Oh, okey, sir. Faham. So contohlah kan, saya bagi structure macam ni. Sekejap, saya tengah fikir structure sekejap untuk benzil tu. So 1, 2, 3.
Okay, bagi nama nombor 1. Lepas tu baru take 5, nombor 1 dengan nombor 2. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Saya nak try Boleh? Awis, mana? yang satu tu. Okay. 2-ethyl phenyl octane. 2-ethyl Phenyl octane. phenyl octane. Terus yang nombor 1 tu saya bagi nama lain sikit. Boleh? 3 benzil 3 benzil nonane. nonane. Okay. Okay, Tin. Tin, benzil propano. Bukan tertekan, tulis tak habis lagi. Okay, tulis balik semula. Okay, siapa nak bagi jawapan nombor 2 ataupun masih nak bagi jawapan nombor 1? So nombor 2 saya try Okay. 3 benzil butanol. 3 benzil Butan. butanol. Butanol ke butan? Tanol kot. Ada OH. Okay. Okay. 3-ethyl phenyl octane. Okay. 3-phenyl nonane. Anan kata 3-phenyl nonane. Nombor 1 sama macam Zahin. Zahin mula nanane. Dia tukar nonane. 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 Mana datang nanane tu saya gelak tu. Aduh, hai korang ni. Okay. Ada lagi jawapan yang nak bagi? Saja pagi susah sikit, masukkan alkohol sikit, even kita tak masuk part alkohol kan. Tak apa. Kita tengok, kita belajar. Nanti dah masuk alkohol, dah faham sedikit, dah nampak. Dah, tak ada yang nak cuba okey. Sir. Okey. Alia nak bagi jawapan ke? Untuk nombor 2 tu, saya Okey. rasa tu, sekejap. 3-ethyl benzil butanol. Okey. Dah tak apalah kita bincang. Okey, so kita tengok nombor 1 dulu. Okey, so sekarang ni bila macam ni kita kena cari untuk structure number 1, kita kena cari the longest carbon chain, Okey, Fatin bagi jawapan untuk nombor 2. 3 benzil butan 2 all. Okey, thank you Fatin. Okey, kita tengok yang pertama, nombor 1, 2-ethyl phenyl octane. Okey, 3 benzil nonane, 3 phenyl nonane. Kita tengok jawapan mana yang betul. So sekarang ni bila macam ni kan tadi dekat rule yang sebelum ni bila masa benzin tu akan jadi substituent. Okey, bila masa nama dia phenyl, bila masa nama dia benzil. Okey, kita dah tengok ni bila masa nama dia benzil ni. Okey, yang ni. Okey, so sekarang kita tengok dekat structure nombor 1. Kalau macam ni kita nampak ada straight chain, ada benzin.
Kalau macam ni kena tengok straight chain ke benzene yang paling banyak karbon. So kita kira lah. Okay. So kita tengok straight chain ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nak pergi ke sini baru ada 8. Tapi kalau straight chain yang bawah ni ada 9. So bahagian yang sini ada 9 lebih daripada karbon dalam benzene. So dia akan jadi parent. So ada 9, nama dia apa? Nonen. Yes. Okay. So yang ni jawapan ni dah salah lah. Sebab parent dia dah salah. Octane. So tinggal apa? So kalau boleh bila naming structure kan. Daripada structure tu awak dah highlight siap-siap. Mana compound, mana atom-atom yang dah terlibat dengan naming dia punya parent. So contohnya bahagian ni dah terlibat dengan parent kan yang saya dah bulatkan ni. So nak senang padam bahagian ni. Okay, ni dah terlibat dengan parent name. So apa yang tinggal ada CH2 group dekat sini dan juga benzene ring. Tinggal yang ini. Yang tinggal ni adalah dia punya parent. Okay, yang tinggal ni adalah dia punya substituent. Okay, so kalau substituent yang tinggal ni dia tak, kalau CH2 ni tak ada, okay, CH2 ni tak ada, yang ni tak ada. So yes, teruslah phenyl. Okay, dapatlah 3 phenyl nonen. But then ada CH2 group. Ada CH2 group kan. So ada CH2 group. So bila ada benzene, ada benzene, ada CH2 group. Lepas tu ada parent, kita panggil dia sebagai benzil. Inilah yang dinamakan sebagai benzil. So benzil ni duduk dekat mana? Of course lah daripada sini carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So dapatlah 3 benzil nonen. Jawapan dia yang ini. Yang ini salah sebab phenyl. Okay. So jawapan 3 benzil nonen. Okay, thank you yang bagi jawapan betul. Okay. So kita tengok nombor 2 pula. Okay. So sekarang ni dekat soalan nombor 2, dia ada OH, dia ada dekat straight chain ada OH, lepas tu ada ni. So of course lah yang bahagian yang ada OH tu akan jadi parent. Okay, betul dah masing-masing tentukan yang ni adalah dia punya parent which is butanol. Silapnya butanol tu kita tengok OH tu. Kalau OH tu dekat karbon yang paling hujung, karbon sini ataupun karbon ini, yes kita panggil dia sebagai butanol sebab dia dekat karbon pertama. But then sebab dia ada dekat sini, so dia kena ikut nombor 1, nombor 2. So jadilah butan to all. So ini dah jadi parent, kita tengok substituent dia yang ini. Ni sebagai substituent. So dapatlah 3 benzil butan to all. Yang ni salah lah. Boleh? Faham tak? Ada soalan? Boleh, faham. Okey, mantap. Tak ada soalan ya? Okay, so kalau tak ada soalan, so kita berehat sebentar bersama KitKat. Lepas ni kita sambung semula. Boleh lepas ni saya sambung lagi? Tapi dah nak ni lah. Kita lupa kelas 2 jam je. Kan? Dah 9.30 dah sebenarnya. Ke saya teruskan je boleh tak sampai properties je, yang mechanism reaction kita sambung hari Khamis. Boleh? Saya teruskan sampai physical properties lepas tu kita habis. Boleh? Boleh. Boleh, mantap. Okay, so ni structural isomerism in arenes. So tadi pun saya dah ada cerita. So polysubstituted benzene exhibit structural isomerism especially in the position of the substitution. Example 7.11 show the 3 structural isomer for dimethyl benzene CH10. So inilah dia punya isomer. So sebenarnya ada je isomer yang lain. Bukan setakat 3 ni je. Boleh bagi tak isomer untuk CH10 ni? Apa lagi ada? Ada lagi satu. Siapa tahu? Siapa nak cuba? Dapat KitKat nanti.
Sir, Ya, etil benzin ke? mantap. Sebab CH3 tu naik pada CH2 tu. Betul, CH2, CH3. So dia pun adalah isomerism untuk these three structure. Okay. Sebab itu dia punya molekul sama. Okay, masa C8, H10. Kan, sini dah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, etil benzin. Mantap. Okay, betul. Okay. And then this is the physical properties of benzene. Untuk physical properties of benzene, dalam learning outcome you just need to state. So kena tahu je lah benda ni. Apa? Contohnya untuk properties untuk benzene, dia adalah colorless liquid at room temperature, and then a characteristic smell, dia ada bau lah. And then insoluble in polar solvent, sebab benzene ring dia non-polar. So of course lah dia tak dissolve dalam polar solvent. Melting point of benzene is 6 degrees Celsius. Boiling point of benzene is 80 degrees Celsius. And benzene ring is a toxic compound lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. So reaction of benzene kita akan sambung pada hari Khamis. So basically ada 3 reaction lah dalam benzene dalam benzene. Electrophilic substitution reaction, tapi under electrophilic substitution reaction ada 4 reaction: nitration, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Lepas tu ada oxidation of alkylbenzene, halogenation of methylbenzene. So this part kita akan continue pada hari Khamis. Okay, so but then soalan tu saya tak ingat. Sekejap lagi saya check, saya dah upload belum dekat Putra Blast. Nah, nanti awak boleh tengoklah dekat Putra Blast. Dah ada belum? Nanti kalau tak ada saya dah Dah. Dah, kalau dah awak boleh try jawab tak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 sampai nombor 6 sampai properties. Okey, paling penting cuba jawab, sebab yang lain tu macam teori-teori kan. Tu nak skip dulu tak apa. Paling penting cuba jawab soalan nombor 3 dengan nombor 4. Bahagian IUPAC name dan juga bahagian drawing. Okey, cuba buat. So I think that's all for today. So see you on Thursday. Thank you class. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you.